Baik, kita akan sambung seterusnya. Okey, dengan formulir ubah ataupun variable yang seterusnya. Okey, variable seterusnya. Okey. Masih lagi dalam part 1 part 1. Ada part 2, part 3 adalah banyak, saya pecah-pecahkanlah semudah untuk anda. Okey. Okey, consumption kita dah selesai. Harap semua boleh bentukkanlah function tu. Okey, kena pasti autonomous consumption, kemudian kena pasti MPC. Dan juga tahu cara nak mengira APC lah untuk lengkapkan jadual. Ada juga yang diberi jadual dan kena lengkapkan jadual . Baik, okey, seterusnya kita tengok kepada seterusnya ialah ini soalan yang kita buat tadi. Saving. Okey, saving. Okey, so kita tengok tadi kita dapat income lah, kita ada pendapatan, kita ada gaji dan sebagainya. Di mana gaji tersebut atau pendapatan tersebut di mana kita akan belanja, satu kita akan consume, kita akan consumption kan, kita akan buat pembelanjaan, penggunaan. Okey, dan lagi satu kita akan simpan. Kalau kita tak belanja kita akan simpan. Itu andaian daripada pakar ekonomi lah, tapi rasanya kalau kita tengok dalam dunia sebenar sekalipun ianya adalah ada benarnya juga, betul tak? Okey, anda ada pendapatan contoh RM1,000, so mungkin 600 anda belanja. Okey, 400 lagi anda akan simpan. Okey, mungkin simpan untuk masa depan ke simpan untuk bulan depan tu tak pastilah, ataupun simpan untuk guna akan datang. Okey, so untuk saving ni dia ada sedikit beza dengan consumption. Okey, di mana kalau consumption tadi dia punya tu ialah C. Dia punya simbol ialah C. Manakala saving ni dia punya singkatan dia adalah S. Okey, kalau consumption tadi ialah C, saving singkatan dia adalah S. Okey, mewakili kepada saving lah. Alright, kemudian kita tengok saving ni ada dua jenis, iaitu autonomous saving. Okay, autonomous saving refers to that part of saving that does not depend on the income level and occur when there is autonomous consumption. Autonomous saving ni dia tetap lah maksudnya. Okay, dia tidak bergantung kepada income. Income tu naik ke, income tu turun ke, dia sama. Okay, nilai dia sama. Okay, manakala induced saving ni maksudnya dia berubah-ubah lah, berubah-ubah mengikut income. Kalau income tu meningkat, so saving akan meningkat. Kalau income kita berkurang, saving kita akan berkurang. Itu yang beza antara autonomous saving dengan induced saving lah. Okay. Kemudian kita tengok kepada yang kedua. Alright. Kita kalau tadi consumption kita mencari MPC dengan APC. Untuk saving, kita masih buat benda yang sama, cuma formula function dia ialah S sama dengan negatif A tambah 1 tolak BYD, 1 tolak B. Okey, kalau C tadi B saja kan, kemudian dia tak ada negatif ke depan tu. Dia ada A saja kalau C. Untuk S dia berbeza, dia berlawanan. Okey, di mana S sama dengan negatif A tambah 1 tolak B. Pastikan 1 tolak B, B ni ialah MPC lah sebenarnya. Okey. Baik, kemudian marginal possibility to save, saving itu MPS dia. Kalau C tadi MPC, ini MPS. Okey, adalah MPS. Kalau satu average APS lah. Okey, average possibility to save, APS. Total saving bagi dengan total income. Manakala MPS ialah change in total saving bagi dengan change in total income. Okay, so ini formula dia, sama je macam formula MPC, cuma kita akan mengambil item saving. Okay, jangan ambil item consumption lah, kita ambil item saving iaitu change in total saving bagi change in total income. Okay, ini contoh seterusnya. Okay, contoh kat sini. Alright, so untuk mengira MPS, so kalau anda tengok kat sini, okay, dia contoh yang sama macam yang tadi tu. Okey, kalau kita punya autonomous consumption tadi, autonomous consumption kita tadi 50 kan? Okey, kalau autonomous consumption kita 50, automatic autonomous saving kita iaitu ialah negatif 50. Okey, sebab apa? Sebab kalau kita tak ada pendapatan, kita nak simpan apa? Sebab tu simpanan kita akan jadi negatif.
Alright, sebab kita tak ada pendapatan tapi kita still kena belanja 50, betul tak? So kita punya saving akan jadi negatif 50. Okay, sebab apa kita tak nak simpan apa kan, tak ada simpan, so akan jadi negatif, tapi kita still kena belanja 50. Sebab tu autonomous saving kita ialah negatif 50. Okay, dan formula untuk mengira APS dengan MPS samalah, 0.08, 0.25. Okay, 0.08 tambah 0.25. Okay, kemudian ni jawapan lengkapnya. Okay, jawapan lengkap dia. Okay, jawapan lengkap. Okay, kemudian kita kira dia ada saving kat sini, kemudian kita kira APS dia. Kemudian ada MPS dia, kemudian kita bentukkan dia punya function. Okay, function dia S sama negatif 50. Kalau C tadi dia punya autonomous consumption dia 50. So kalau autonomous saving automatic kita tambah negatif lah, negatif 50. Okay, ya, apabila income kita bersamaan dengan kosong. Manakala dia punya MPS ialah 0.25. Macam mana dapat 0.25 ni? Senang je, sama ada kita kira macam ni ataupun senang je, iaitu kita ambil lah tadi MPC tadi 0.75 kan. MPC tadi 0.75. Okay, cantik tak ni? Boleh. Okay, MPC tadi 0.75 MPC. Betul tak? Okay, so nak dapatkan MPS senang saja. Okay, iaitu 1 tolak MPC. Okay, so dapatlah 1 tolak 0.75 sama dengan 0.25. Kalau untuk data ataupun soalan yang sama. Okay, tak perlu penat-penat anda nak kira. Alright. Okay, iaitu saya boleh katakan kat sini bahawa jika MPC tercampur dengan MPS, ia adalah bersamaan dengan 1. Okay, ia bersamaan dengan 1. Sebab tu kalau anda dah kira MPC, sebenarnya anda tak perlu susah-susah nak kira MPS. Atau anda dah kira MPS, anda tak perlu susah-susah nak kira MPC. Okay, boleh cari macam tu saja. Okay, iaitu tolak 1 tolak berapalah, 1 tolak MPC ataupun 1 tolak MPS untuk mencari MPC ataupun nak mencari MPS. Okay, clear tak kelas? Faham tak tu? Macam mana nak cari MPS kalau kita dah ada MPC? Faham? Halo, respon? Okay. Manakala kalau yang autonomous saving ni, tukar tambah je negatif. Okay, sebab tadi kita punya autonomous consumption kita 50 kan. So automatic kita tahu bahawa autonomous saving kita ialah negatif 50. Kita tambah negatif saja. Dia nilai yang sama, cuma dia punya itulah berbeza. Okay. Tu cara dia. Cara kita nak bentukkan function saving. Sekiranya telah diberi function tadilah, function consumption. Okay.